Apa maksud kunci rumah? Sistemkan keluarga kita mengikut sistem kekeluargaan Islam. Bangun pagi awal isteri. Kadang-kadang orang perempuan bangun awal, dia subuh sendiri. Dia subuh sendiri. Dia tak kejut pun suami dia. Dia bangun, dia ambil wuduk kan. Dia ambil wuduk, lepas tu dia pun solat. Bismillahirrahmanirrahim. Habis tu dia pun bagi salam. Habis, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lepas tu dia lap muka dia. Dia pandang suami dia dekat katil tu. Nerakalah orang tua ni. Apa? Jangan macam itu. Bangun pagi, kejut suami supaya solat sama-sama. Abang, bangunlah subuh. Abang, kalau macam itulah cara kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Yang faham, tak faham sudah. Jangan di-explain pada budak-budak. Budak ni gelak, aku risau ni, kau faham ke? Macam tu kan. Ya? Suami pun heran, kau ni mengejut ke mengajak? Dia kata. Bangun, dan bila bangun pagi, suami jadi Imam Sarawak. Bahagia Datuk Haji Yusof Sani Wahab, Pengurusi Lembaga Amanah Kebajikan Melayu, Lakim Berkenu. Bahagia Superintendent Muhammad Sabri bin Zainul, Timbalan Ketua Polis Daerah Miri. Bahagia Ayahanda Pemancar Dr. Haji Ali bin Haji Mudin, Pemancar Daerah Subis. Yang bahagia Cik Gusni bin Dris, Pengurusi Masjid Al-Muttaqin Berkenu, Ketua-Ketua Jabatan, Wakil-Wakil Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Daerah Subis, Kaunselor Daerah Subis, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Panjang betul senarai ini. Kalau boleh 5 muka surat. VVIP ramai, buat macam mana? Bak kata orang, saya ni datang dari Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Orang menjual, tentulah saya membeli. Walaupun pantun tu dia baca, tapi saya balas, saya tak payah baca. Berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti. Akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Tak payah, lain kali MC jangan panjang-panjang mana. Orang semua dah tunggu, bagi cepat-cepat Samsul Ubat nak ceramah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, hari ni kita bercerita tentang keluarga berkualiti. Bila keluarga berkualiti, kita tak nak bahagia semata-mata, tapi bahagia tu biarlah dengan kualiti-kualitinya. Dan semua orang kalau dalam membina rumah tangga, tak ada siapa pun yang membina rumah tangga tak nak bahagia. Tak ada siapa, aku kahwin ni, dapat seminggu 2 jadilah. Tak ada yang cakap macam tu. Semua orang kalau boleh kahwin tu, biarlah sampai ke penghujung hayat. Kan? Dan semua keluarga yang dibina tu semua nakkan sakinah, mawaddah, warahmah. Dia nakkan ketenangan, dia nakkan kasih sayang, dia nakkan belas kasihan. Dia sebut rahmah ni belas kasihan ni antara satu dengan yang lain. Suami kesian tengok isteri dia. Begitu juga isteri pun kesian, simpati tengok suaminya bekerja. Itulah datangnya perasaan simpati, maka dia pasti tidak mahu menyusahkan antara satu dengan yang lain. Sebab kita kena faham juga kebahagiaan, kualiti nak dibina dalam rumah tangga ni bukanlah benda yang berlaku sekelip mata. Tanyalah orang-orang lama yang dah berkahwin 30-40 tahun, dia merupakan satu proses. Dalam rumah tangga, nak bahagia, nombor satu sekali. Nombor satu mestilah mengikut syariat Islam. Tak ada cara lain. Itu sebab kita ceramah dalam masjid. Sebab nak ikut syariat Islam. Kedua, tidak ada pasangan yang mengenali pasangan masing-masing, melainkan dia proses berterusan. Sampai sekarang masih lagi sebut, aku tak faham dengan bini aku tu. Isteri tu pun cakap, apa nak jadi jantan ni, nak mati orang tua ni katanya. Tak faham lagi. Tak faham. Sebab dia proses berterusan. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jadi jangan kita membanding-bandingkan satu dengannya. Tengok isteri orang tu. Dia pandai masak. Tak macam kau. Apa pun tak tahu. Abang tengok orang tu. Dia semua balik mesti bawa barang kemas. Abang asyik biar saya je kemas. Dia katanya tu kan. Jadi makna kata,
Mana kata benda ni dipertikaikan, buat perbandingan. Tengok suami orang tu, balik mesti peluk isteri dia. Abang tak ada pun, batu kayu, tak ada perasaan langsung. Suami pun cakap, aku bukan tak nak peluk engkau, tapi kau tengoklah rumah dia rumah banglo. Rumah kita ni rumah kecil aja, rumah flat, rumah apartmen. Nak lari kat mana? Takkan nak lari dekat koridor tu. Kan? Jadi kadang-kadang apa yang kita bandingkan tu tak kena. Yang jelas, rumah tangga sakinah mawaddah dan warahmah ini proses berterusan dan perlu dipertahankan secara terus-menerus pada setiap pasangan. Apakah antara yang perlu ada dalam membentuk kualiti ini? Kan? Apa yang perlu ada? Yang pertamanya adalah pemahaman, kefahaman, persefahaman antara satu dengan yang lain. Perkara-perkara asas yang perlu ada. Nombor satu, tujuan berumah tangga. Kenapa nak kahwin? Tanya balik. Kenapa nak kahwin? Tanyalah dengan imam-imam, tanya dengan qadi. Qadi biasanya dia akan tanya pasangan tu, kenapa kau nak kahwin? Kadang-kadang pasangan kahwin, saya nak kahwin sebab mak saya bising. Untuk makluman semua, ibu-ibu dalam dunia ini memang kerjanya bising. Kalau tak bising, tak namanya ibu. Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Sekali bila dah kahwin, bila nak beranak? Bila dah beranak, lelaki je anak kau. Bila nak dapat anak perempuan? Dapat anak perempuan, beranak je kerja kau. Salah juga beranak. Yang seorang tu pula, kenapa nak kahwin? Umur dah banyak dah imam, bila lagi nak kahwin? Yang seorang lagi, bila nak kahwin? Kan? Yang seorang tu, kenapa kamu nak kahwin? Macam manalah saya tak kahwin? Kan? Sebab saya seorang je kawan-kawan yang belum kahwin. Yang lain semua dah kahwin dah, saya je belum. Yang seorang, kenapa nak kahwin? Saya geram tengok perempuan tu lagi teruk. Susah nak jumpa orang yang bila imam tanya, qadi tanya, kenapa kamu nak kahwin? Tuan Imam, insya-Allah saya nak kahwin ni kerana Allah. Kebanyakan lelaki yang jawab kahwin kerana Allah ni adalah lelaki yang dah kahwin. Tu kena faham. Sebab dia tak ada jawapan lain. Kadang dia tak ada jawapan lain. Itu boleh percubaan lah. Lepas tak lepas belum tahu lagi. Ya? Jadi rumah tangga ni kena jelas matlamat. Sebab motif dan tujuan. Dan kalau kita tengok perbezaan tujuan menjadi potensi untuk meretakkan rumah tangga tersebut. Contoh, aku kahwin ni nak kaya. Sekali dah kahwin, tak kaya-kaya. Rupa-rupanya suaminya selama ni kaya sebab duit mak ayah dia. Tapi bila dia hidup sendiri, dia makin susah. Dia tak boleh hidup sendiri. Contoh, jadi kecewa. Ataupun dia kahwin sebab isteri tu lawa. Lawa saja. Jangan risau, lawa tak lama. Kan? Dan lawa ni juga, orang Sarawak panggil apa? Lawa juga ke? Bukan? Kacak. Jadi sebenarnya Nabi memang ajar kita. Nabi ajar kita, kalau nak pilih pasangan, tengok 4 perkara. Pertama, tengok li jamaliha. Tengok dia kacak ke tidak. Tengok dia cantik ke tidak. Memang kena tengok. Sebab nak menghadap dia bukan sehari dua. Nak menghadap dia sepanjang hayat. Kalau hari pertama lagi tengok muka dia tak boleh belah. Aduh, muka kau. Macam tu tengok kan. Kenapalah muka kau macam ni. Contoh kan. Jadi susah ya. Tapi jangan risau. Jangan terasa hati. Sebab kecantikan, ketampanan, kacak ni berbeza ikut mata masing-masing. Itu pertama. Cantik mustahak. Ada seorang tu suka tai lalat. Penuh tai lalat kat muka dia. Orang tu suka kat dia. Tai lalat sini, tai lalat. Satu tu memang tai lalat betul. Kan? Yang kedua tengok apa? Tengok dari segi, tengok apa? Tengok dari segi keturunan dia. Keturunan yang baik-baik. Ayahnya imam, emaknya ketua muslimat dekat dalam masjid. Kan? Abang-abangnya Bilal, abang-abangnya seorang lagi ketua hakim mahkamah syariah, contoh. Yang seorang lagi itu pula, adik-beradik dia seorang lagi itu pula ustazah dekat sekolah agama tu. Ya Allahu Akbar. Baik-baik keturunan dia. Kan? Yang ketiga, lima liha, tengok harta yang dia ada. Tengok kekayaan dia. Bukan nak mengejarkan harta tu, tapi kita tahulah di mana basic kita nak bermula dengan rumah tangga kita. Dan yang keempat, tengoklah lidiniha, kata Nabi. Tengok agama dia. Baik tak baik budaknya. Tengok jaga solat ke tak jaga solat. Tu sebabnya bila nak kahwin dengan anak dia tanya, nama siapa? Dia kata. Kamu dah hafal surah apa? Dia kata. Kamu dah khatam Quran berapa kali sepanjang hayat kamu? Apa surah yang biasa kamu bawa pada waktu subuh? Semua soalan tanya. Soalan berkaitan dengan itu. Saya minta maaf lah, pakcik. Saya mukadam pun tak habis lagi. Dia kata kan, contoh.
Tu yang ada seorang tu dia tanya nama. Nama kamu siapa? Ada 3 budak datang. Nama kamu siapa? Nama saya Ahmad Duha, pakcik. Kamu baca surah Duha. Dia pun bacalah surah Duha. Wat duha wal laili iza saja. Kamu nama siapa? Nama saya pakcik. Nama saya Anas. Kamu baca surah An-Nas. Senyum budak tu. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Budak yang ketiga tu berpeluh. Nama dia Yasin. Matilah aku. Sekali tanya, nama kamu siapa? Terus terang pakcik, nama saya Yasin. Tapi mak ayah saya panggil saya Qul Huwallahu Ahad. Nampak sangat menipunya kan? Agak-agak lah kalau nak menipu pun. Tapi Nabi pesan, kalau tak ada 4-4-nya pun, paling tidak tengok yang keempat tu. Tengok agama ni. Sebab apa tengok agama? Sebab kalau tak cantik, nombor 1 tadi, kalau tak cantik boleh hejaz. Sapu, tonyoh krim setiap hari. Lama-lama jadi putih. Gigi yang jongang tu, hari-hari, lama ke dalam. Boleh hejaz. Jangan risau. Gigi yang tak ada, boleh tambah. Kan? Nak gigi taring, boleh asah. Tak ada masalah. Yang keduanya, dari segi harta, ada segi keturunannya. Dia keturunan yang tak baik. Maknya banduan, contohnya lah. Kena tangkap sebab mencuri. Ayahnya penyamun, contoh lah. Keturunan yang tak baik-baik belaka. Abangnya pencuri, isap dadah semua. Jangan risau. Mudah-mudahan dengan tingkat ketaatan suami dan isteri dapat membina keturunan tadi yang baik berdasarkan keluarga yang berkualiti. Dan begitu juga dari segi 5 liha, dari segi kekayaannya, mungkin berkat ketaatannya kepada Allah dan Rasul, Allah murahkan rezekinya. Macam tu. Faham Jadi berumah tangga ni tidak lepas dari tujuan dasar kehidupan manusia, iaitu kita sebagai khalifah di dalam menjaga agama kita dan mengembangkan agama Islam. Apakah kunci-kunci yang kita kena ada? Yang asas sekali, kita kena letakkan niat dalam hati kita. Membina keluarga ni juga merupakan satu ibadah. Itu sebab hari ni ramai yang datang ke masjid ni bawa ahli keluarga dia masing-masing. Salah satunya nak menerapkan nilai-nilai murni ni, nilai-nilai ibadah dalam perhubungan. Kan, sebenarnya melayan suami itu juga satu ibadah. Suami melayan isteri juga merupakan satu ibadah. Bergurau senda dengan isteri satu ibadah. Masak juga satu ibadah. Buat aktiviti-aktiviti dalam rumah tangga itu juga satu ibadah. Dengan satu syarat, mesti diletakkan pasaknya. Inna a'malu bin niat. Letakkan niat dalam hati. Masalahnya kadang-kadang kita terlupa niatkan kerana Allah, maka rugilah kita. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, maka dapat pahala ibadah. Termasuklah hubungan suami isteri. Isteri melayan suaminya di dalam bilik, tak perlu saya huraikan secara terperinci. Cukup sekadar itu. Isteri melayan suami, suami melayan isteri dengan tahap hubungannya halal, niatkan kerana Allah, maka dapat pahala ibadah. Itu kadang-kadang orang perempuan rugi sebab banyak menolak ajakan suami sebab penat, nak mati, buah pinggang beralih, macam-macam. Lutut tercabut, penat sangat, nyawa dah tak ada, macam-macam. Macam-macam dia kata. Tapi pesanlah dekat suami, abang boleh nak bersama boleh, tapi tolonglah jaga kekemasan diri. Abang tu kadang-kadang tak gosok gigi, mulut bau bangkai, dia kata kan. Buaya kat batang lupa tu pun elok lagi baunya, dia kata kan. Bayangkan. Jadi suami pun kenalah wangi-wangi, contohnya lah kan. Itu hak isteri. Hak isteri, nampak tak? Melayan tu merupakan satu ibadah. Orang perempuan nak masak kat dapur, malam ni nak masak lauk kegemaran suami. Nak masak apa? Telur masak kicap. Ataupun hari ni nak masak lah makanan kegemaran suami, nasi goreng jantan. Nasi goreng yang ada telur, jantan lah. Kan? Jadi masak. Masak, bang, ni saya masakkan untuk abang ni. Tapi masa masak tu, cek, masa goreng tu, niatkan kerana Allah. Seorang anak balik ke kampung, nak jumpa mak ayah, nak ziarah mak ayah. Sebab apa? Nak bahagiakan mak ayah dia. Niat kerana Allah pun satu pahala ibadah juga. Itu sebab pentingnya. Itu sebabnya dalam satu buku, kalau kita tengok, satu buku, tajuk buku tu unik. Hidup dengan Bismillah. Kita kadang-kadang sebut Bismillah, tapi niat tak sampai ke dalam hati. Bismillah tu apa? Bismillah dengan nama Allah, tapi jadi prosedur.
Dia tak betul-betul niat dalam hatinya kerana Allah. Nak makan, bismillah, telan, yang penting sedap. Tapi terlupa niat kerana Allah. Kadang kita terlupa. Hidup dengan bismillah. Macam orang lelaki perempuan lah. I love you too. Perasaan tak ada. Dia jadi prosedur je. Macam tadi lah prosedur baca satu-satu tadi. Yang berhormat Tuan Nurkhanis bin Awang Sauni. Saya kenal pun tidak. Tapi rupa-rupanya Timbalan Menteri Kesihatan, rupanya dalam TV mukanya lain. Bila di luar nampak comel-comel macam tu. Macam tu lah. Macam orang tengok saya tadi lah. Ramai yang mengumpat saya. Tapi saya maafkan dah siap-siap. Terutama orang perempuan kat luar tadi. Ingat aku tak dengar. Tingginya. Salah ke aku tinggi? Kan? Tu yang dekat atas tu. Nampak tu? Tengok. Tu beza perempuan dengan lelaki. Nampak? Orang lelaki semua bebas je. Dia orang semua terkurung tu. Jangan buka je pagar tu. Mana turun ke bawah tu. Beza tu. Mereka perlu dikawal. Jadi kita kena biar cakap tu cakap dengan perasaan. Betul. Kita ni kalau nak bercakap, cakap dengan perasaan. Kalau kita tak cakap dengan perasaan, dia tak jadi tau. Mesti cakap dengan perasaan. Bila kita cakap dengan perasaan, barulah namanya kegembiraan. Bila cakap dengan perasaan, barulah isteri kita akan rasa sayang kat kita. Saya sendiri panggil isteri saya tak panggil dia biasa-biasa, saya panggil dia isteri syurga abang. Macam, suka tak suka? Suka ke tak suka? Suka ke tak suka? Orang perempuan saya tanya suka tak? Saya panggil isteri syurga abang. Suka tak? Apalah kau suka bini aku, kau suka kenapa? Kan? Macam tu lah. Kan? Walaupun saya jauh sampai ke Sarawak, rindu saya kat isteri saya. Mana taknya dah berapa hari aku kat Sarawak. Kan? Asyik-asyik tengok kiri bini orang, tengok kanan bini orang. Kan? Jadi macam mana pun tuan-tuan sekalian, apa pun kita kena ada perasaan. Hati tu kena sampai sekali. Macam cakap dengan anak kita, nak cakap dengan perasaan. Kadang kita cakap pandang anak pun tidak. Tu masalah kita. Belajar rajin. Nak jadi apa? Pergi belajar. Kadang-kadang mata pun tak pandang. Kan? Perasaan tu tak ada. Pegang anak kita. Anak ayah belajar rajin-rajin tau. Berjaya. Paling tidak jadi timbalan menteri. Contohnya timbalan menteri kesihatan. Contoh. Jadi maknanya bila sebut dekat anak tu nampak ayah dia pandang, ayah ni betul nak aku jadi menteri ni, dia kata kan. Ayah ni betul nak suruh aku belajar rajin-rajin ni. Kadang-kadang perasaan tu pun tak ada. Cakap dengan isteri, pegang. Cakap dengan isteri, pegang tangannya. Cakap dengan isteri, pegang ataupun letak tangan dekat bahu dia. Rapatkan dia dekat kita. Baru ada perasaan. Makan bersuap. Baru ada perasaan. Abang, malulah. Tapi dah tua, Ustaz. Tua pun salah tua buat cara tua. Bukan apa Ustaz, kadang-kadang tak tepat Ustaz. Kan bila dia suap Ustaz, abang, itu telinga tu. Salah tempat suapnya. Kan? Kemudian mainkan peranan masing-masing. Ada 5 kunci ni. Nak membina keluarga berkualiti, ada 5 kunci. Kunci yang pertama, kunci rumah. Kunci yang kedua, kunci pejabat. Kunci yang ketiga, kunci kereta. Kunci yang keempat, kunci syurga. Kunci yang kelima, kunci spare. Saya bagi macam tu, senang nak ingat. Apa maksud kunci rumah? Sistemkan keluarga kita mengikut sistem kekeluargaan Islam. Bangun pagi awal isteri. Kadang-kadang orang perempuan bangun awal, dia subuh sendiri. Dia tak kejut pun suami dia. Dia bangun, dia ambil wuduk kan? Dia ambil wuduk, lepas tu dia pun solat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Habis tu dia pun bagi salam. Assalamualaikum. Lepas tu dia lap muka dia. Dia pandang suami dia dekat katil tu. Nerakalah orang tua ni. Apa? Jangan macam itu. Bangun pagi, kejut suami supaya solat sama-sama. Abang, bangunlah subuh.
Abang, kalau macam itulah cara kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Yang faham, tak faham sudah. Jangan di-explain pada budak-budak. Budak ni gelak, aku risau ni, kau faham ke? Macam tu kan. Ya? Suami pun heran, kau ni mengejut ke mengajak? Dia kata. Bangun, dan bila bangun pagi, suami jadi imam. Itulah yang disebut Nabi pesan, bezakanlah rumah kamu dengan kuburan. Bezakan rumah dengan kubur. Kenapa pula? Rumah kamu sunyi daripada ayat suci Al-Quran. Maka apa bezanya dengan kubur? Maka bangun pagi, suami menjadi imam. Allahu Akbar. Isteri dekat belakang. Adalah 2-3 orang isterinya belakang. Contoh. Janganlah marah, ini contoh. Kalau seorang-seorang lah. Aduh, tengok orang perempuan, dia nak mula pegang pagar. Sabar. Tak adalah, anak 2-3 orang. Isterinya seorang dekat belakang. Dia pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Isterinya kat belakang dalam hati, suamiku. Hui, gembira, tenang rumah tangga. Kemudian dia baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anaknya kat belakang dah agak dah. Anak pun dah tahu dah ayahnya nak baca surah apa. Tak apa, yang penting jadi imam. Bila dah habis tu, zikir pula. Ilahi lastu lil firdausi la wala aqwa ala naril jahim. Allah faham beli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Ada pula bahasa Melayunya. Tuhanku, menangis sisi belakang tu, ya Allah. Lepas tu baca doa, suami baca doa. Sebiji macam majlis rasmi kerajaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan istriku, ya Allah. Anak-anak pandang mak dia. Yang mana? Pandang, sibuk aja. Tapi orang perempuan kena hati-hati. Kadang-kadang ada setengah suami dia doa sebiji macam imam kat masjid. Alhamdulillah alamin hamidin wa fina wazidah ya bagi dia jalan wajah masih sultani Allah subhanahu nauzubika min wanar. Dia ada bunyi, ada tak bunyi macam tu. Jadi dengar betul-betul suami punya doa tu, jangan main amin aja. Ya Allah, kau berikanlah aku, ya Allah, aku dah lama ingin, ya Allah. Kau pemudahkanlah urusanku untuk lagi, ya Allah. Isteri kat belakang, amin, amin, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, makbul. Jadi kalau macam dengar tak dengar tu orang perempuan kat belakang, ya Allah kau berikan aku, ya Allah. Kita kat belakang, kuat sikit.
Satu lagi, suami kalau nak tegur isteri yang degil dalam doa sesuai. Ya Allah, kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Isteri kat belakang, apa hal? Sesungguhnya dia seorang yang degil, ya Allah. Isteri kat belakang, dia pun sama. Dia menjawab pula tu. Dia menjawab tu yang tak tahan tu. Aduh, hai. Tapi sistem kan. Bila makan. Dia ada 4 S tau. Yang pertama, solat sama-sama. Tu dah cerita tadi. Kedua, makan sama-sama. Kadang-kadang sebab sibuk sangat. Al-maklum lah. Dah jadi pemancar. Contoh. Sibuk betul. Jadi YB lagi lah sibuk. Bila last YB makan dengan family? Cakap. Lama dah. Tengok, lama dah tak makan dengan family. Sama lah kita. Sibuk. Jadi macam mana pun cari. Bila ada waktu free, cepat-cepat makan sama-sama. Bila makan sama-sama, tak kisah suami dia kerja apa. Jangan marah suami tak tolong siapkan makanan dekat dapur. Panggil anak-anak aja siapkan makanan. Suami ketua keluarga. Biar dia duduk depan TV tu. Ketua susun pinggan, susun cawan, susun lauk-lauk, nasi dah standby. Dah pergi panggil ayah. Cakap makanan dah siap. Ayah yang terakhir sekali panggil ke meja makan. Barulah ayah tu terasa macam yang berhormat. Ayah menentang. Semua dah ada lah. Ayah pun duduk. Bila ayah duduk je, langsung isterinya letakkan pinggan, sendukkan nasi, kemudian tuangkan air. Mbak, tuang air. Si ayah, Along, panggil anak sulungnya. Along baca doa, ayah huzur gini. Ayah berhuzur. Ayahnya bergurau. Anak pun baca doa. Lepas tu makan sama-sama. Itu juga kunci kebahagiaan. Bila dah makan sama-sama tu pula, tiba-tiba anak kata, ayah, nak ayam tu sikit. Kita cubit atau kita ambil ayam tu, kita letak dalam pinggan anak kita, dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Anak orang lain syak suap, ambil gambar. Konten. Anak sendiri tak pernah pun suap, tak pernah belai, tak pernah tunjuk perasaannya. Isteri minta, abang, nak rasa ikan tu sikit boleh tak? Jauh lah tak sampai. Cubitkan, suapkan. Bukanlah mulut. Abang, malulah. Anak tengok, biarlah anak tengok. You isteri I kan? Begitulah kerasnya takdir. Macam tu kan. Yelah. Dia pun buka mulut. Bila dia suap je anak-anak, huyo, anak tak pernah tengok. Makan sama-sama. Yang ketiga, tidur sama-sama. Kadang-kadang yang muda-muda saya tak risau. Yang dah pencen ni, suka betul menghalau suami keluar daripada bilik. Pergi tidur luar tu. Sibuk aja. Kesian suami. Dah lah tak ada tilam tidur atas tikar. Selimut tak pula ada. Pakaikan ihram berbalik daripada umrah tu. Putih sebiji macam jenazah. La ilaha illallah. Kesian suami. Tidurlah sama-sama. Apa yang takutnya? Bila last peluk suami setelah tua ni? Cik cakap, mulai malam ini, saya nak beritahu, semua mesti tidur sama-sama. Cari suami. Abang, come. Macam tu, panggil suami. Tiba-tiba, umur dah 60-65 tahun. Ayah telefon anak, Along, panggil adik-beradik semua balik rumah, ada benda nak bincang. Kenapa ya? Awak lah cakap. Malulah abang lah cakap. Macam ni lah. Nak beritahu, ibu kamu mengandung lagi. Dah tua-tua mengandung. Mana tahu rezeki? Kan? Dan yang keempat, setelah tidur sama-sama, jalan sama-sama. Malam anak dah tidur, kunci pintu, naik motosikal berdua suami isteri. Daripada Bekenu pergi sampai ke Bintulu. Jauh weh. Aku naik kereta pun tak sampai-sampai ni. Bila nak sampai ni? Saya daripada Mukah tadi. Daripada Mukah. Aku singgah tadi dekat Bintulu sarapan. Makan naksa Sarawak Pattaya. Udang siap kupas kulit. Semangkuk besar aku balun tadi. Sampai sini aku tak tahu makanan tu pergi mana.
Lapar weh. Macam tu lah. Kan? Jauh. Jomlah kita jalan-jalan round, pergi pekan berkenu. Tiba-tiba tap 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 tayar bocor. Dah dia marah, engkau lah ni. Suami marah isteri. Berat lebih muatan. Isteri pula marah, abang lah tak cek angin betul-betul. Turun. Sus, isteri turun. Suami pun tolak lah. Bengkel mana dia yang buka lagi. Tolak lah motor. Yang isteri ikut di belakang. Ya Allah, jauhnya nak jalan. Lepas tu dia buka helmet. Tangan sebelah pegang helmet. Panas dia buka pula tudung. Sebelah pegang tudung berjurai. Sebelah pegang helmet. Rambut kembang. Jalan. Sampai dekat kampung. Masuk kampung, jiran-jiran nampak. Semua tutup tingkap. Ternampak. Dah pukul 12 tengah malam. Esok semua tanya suami dia. Malam tadi engkau ke yang tolak motosikal tu? Iya, kenapa kau hati-hati? Kenapa pula ada lembaga ikut kau malam tadi? Itu bukan lembaga tu, bini aku, dia kata. Hati-hati. Ya. Yang pertama saya beritahu tadi. Yang kedua, yang pertama sistem kan keluarga ikut sistem Islam. Yang kedua saya kata kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Nak bahagia, kualiti pada anak kita. Mestilah unsur sumbernya daripada sumber yang berkualiti. Sumber apa? Sumber rezeki. Apa yang kita bawa balik, kita bagi anak bini kita makan, bagi keluarga kita makan, dia akan jadi darah daging. Kadang-kadang kita tengok air ini memang halal. Ini bukan air yang memabukkan. Betul. Tetapi kadang-kadang sumber keuangan untuk membeli air ini datang daripada sumber yang haram, kita kena jaga. Nabi pesan apa? Carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi pesan, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Dan barang siapa yang mati dengan tahap benda haram itu ada di dalam perutnya, bersaksilah dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Na'udzubillah. Jangan bawa balik duit judi. Jangan bawa balik duit mesen. Jangan bawa balik duit curi. Jangan bawa duit yang bukan hak kita. Kita bagi dekat anak isteri kita makan. Biar dia sikit, tetapi berkat. Itu penting. Kita bagi anak isteri kita, bagi. Isteri berhak tanya, abang tiba-tiba banyak duit ni, kenapa kau jangan banyak cerita lah? Tak ada, kau tanya, bila ada pun kau tanya, apa cer? Sebenarnya isteri boleh tanya, abang janganlah marah, saya nak kena tahu, kalau betul daripada sumber yang halal, Alhamdulillah. Kau nak tuduh aku duit ni duit haram. Memang betul ni duit nombor ekor, tapi ini satu usaha. Oh, jangan. Jangan. Dia nampak nombor plate Samsul Debat datang. Dia pun pusingkan 2005 5002. Yang seorang 2050. Yang seorang 2005. Seorang 5220. Terbalik semua. Kena pula tu. Jangan. Duit tu tidak berkat. Kadang-kadang biarlah sikit tetapi berkat. Contohnya, seorang ibu kata pada anak dia, nak, mak tak boleh bagi duit belanja banyak tau. Mak boleh bagi RM1 aja. Tak apalah mak, duit ni pun adik masuk dalam tabung. Kenapa pula? Adik ingat hari ni adik nak puasa sunat. Allahu Akbar. Maknya pun tak puasa. Anaknya puasa. Nampak tak? Petang tu pula balik daripada sekolah. Mak, Alhamdulillah, result peksa dah keluar. Dapat nombor 1 dalam kelas. Nampak? Walaupun sikit, tapi berkembang. Itu maksud dia. Duit banyak-banyak, tapi bodohnya melantun-lantun. Buat apa? Itu sebabnya. Ya, ingat. Cari rezeki yang halal. Kunci pejabat, maknanya cari rezeki ikutlah kemampuan masing-masing. Yang ketiga, kunci kereta. Apa maksud kunci kereta? Hala tuju nak membawa keluarga kita ni, biarlah menuju ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh hari ni, kita nak bawa keluarga kita ni, bawa datang ke masjid. Itu cara dia. Itu sebab saya tak tolak ceramah dekat masjid ni, sebab saya difahamkan. Masjid ni memang subuh pun memang macam ni lah ramai. Cara gelak tu tak ada lah tu dah. Ada yang terperanjat, betul ke?
Amin, mudah-mudahan. Datang, bawa keluarga, pergi masjid sama-sama. Anak-anak kita ni lazimkan dia pergi masjid. Biar dia rajin pergi masjid, seronok dia pergi masjid. Contohnya kalau kita datang tadi, kita solat Zuhur. Kan? Dah solat Zuhur kan? Dah solat Zuhur, kemudian kita duduk dekat situ sampai ceramah berlangsung. Kita tunggu sampai asar, pahala akan mengalir pada kita seolah-olah kita masih lagi bersolat. Antara satu waktu dengan satu waktu, kita duduk dekat tempat yang sama. Jadi, siapa yang duduk dekat dinding, tak ada harapan. Jangan beralih, ni contoh saja. Tak, maksudnya kalau contoh, kita datang maghrib, kita solat kan. Lepas maghrib tu kita bagi salam, lepas imam baca doa, walhamdulillahirabbil alamin, kita bangun, kita solat sunat. Lepas solat sunat, kita duduk je kat situ. Duduk tempat kita solat tu. InsyaAllah. Tunggu sampai isyak masuk. Sampai kita mengaji, kita duduk, kita dengar ceramah, dengar kuliah. Pahala mengalir seolah-olah kita masih lagi solat. Bawa anak kita. Bila anak kita rajin ke masjid, dia takkan rasa susah pergi masjid. Ini tak. Kadang-kadang ada orang tua tu marah. Marah budak-budak pergi masjid. Apa ni main-main. Pergi balik. Sampai ketua budak tu tak datang masjid. Tapi kita tegur budak tu. Datang masjid jangan main-main ya. Kita kena hormat. Ada orang nak solat. Beritahu dekat anak-anak. Budak-budak memanglah berlari-lari. Itu biasalah. Lain kalau yang besar-besar dia berlari. Kan? Siap sorok belakang tiang lagi. Nampak imam cak. Memang nak mati orang tu. Faham? Kemudian kita suruh budak-budak kecil ni masuk standby untuk ganti Bilal. Standby. Biar ada semangat sikit dekat masjid ni. Masjid ni okey. Maksud saya ni akan datang. Bila azan tu kita buat pertandingan azan. Masjid menganjurkan pertandingan azan. Kategori subuh dengan kategori maghrib. Dia lain. Kategori maghrib dia mendayu-dayu. Kategori subuh dia tegas sikit. Kalau kategori maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu maghrib. Subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu je. Maghrib. Asyhadu an la ilaha illallah. Mendayu. Sempat budak main bola tu balik. Subuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu je. Maghrib. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Macam tu. Subuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Macam tu je. Maghrib. Hayya 'alas salat. Macam tu. Subuh. Hayya 'alas salat. Sudah. Kan? Janganlah mendayu-dayu. Subuh. As-salatu khairum minan memang tidurlah orang. Siapa yang pandai tu? As-salatu khairum minan naum. Pendek aja ataupun as-salatu khairum minan naum. Oi, marah betul Bilal ni. Bangun. Kadang-kadang ada orang dah keluar sebelum subuh awal, tapi dia dengar Bilal tu azan, menakutkan. Macam mana tak dengar? Masuk dalam rumah balik. Allahu Akbar. Kadang-kadang azan pun tak semangat sebab tengok orang tak ada. Masjid ni okey, masjid lain. Bila azan tengok orang tak ada, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah sian betul. Yang seorang tu baru sampai tinjau dekat sliding door tu tengok, tak ada orang. Yang ni kalau aku masuk ni mau aku jadi imam, balik dia.
Tengok, bawa anak-anak kita. Dengar kuliah, dengar majlis ilmu. Sebab apa? Dekat majlis ilmu ni Nabi kata barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Macam tu. Yang keempat, kunci syurga. Nak masuk syurga, tak ada cara lain. Ada satu tiket yang kita kena ada, rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Ibadahlah sebanyak-banyaknya. Dan dalam ibadah, ada 4 ciri-ciri nak mencapai kesempurnaan ibadah. Saya tak sempat nak explain panjang. Yang penting, bila saya explain sikit, maknanya next time kena panggil lagi, baby. Ya, kena panggil. Kita buat lagi. Kita buat next pula. Yang pertama, mestilah dengan ilmu. Jangan main ikut-ikut aja. Ibadah ni, mesti belajar. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar. Ya, kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Jadi kena belajar. Macam cukup banyak pantun. Kan? Ada lagi. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Dulu kita belajar sikit aja. Dulu kita mungkin belajar cara solat. Kali ini kita belajar bacaan dalam solat. Kita baca pula dari segi macam manakah tekniknya. Macam mana cara angkat takbir. Macam mana cara rukuk. Macam mana cara duduk antara dua sujud. Macam mana sujud. Bahagian mana anggota muka ni yang kena cecah ke lantai ni. Macam mana. Semua kena belajar. Yang kedua, mestilah ikhlas. Yang ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Ni semayang-semayang, mengumpat pun laju juga. Semayang-semayang, nombor ekor pun jalan. Semayang-semayang, tapi buat benda-benda yang tak elok di belakang. Melaga ayam pun buat lagi. Kan? Melaga-laga ayam ni berjudi pula. Aduh, jangan. Ya, jangan. Jadi, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Jangan sakitkan hati suami orang perempuan dengan kata-kata kita. Ada faham? Orang perempuan selalu cakap, Kak ni mulut aja jahat, hati baik. Tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Macam tu. Kadang-kadang cakap dengan suami, abang suka tengok abang balik. Macam tu lah. Ini suami balik, dia tanya, baru balik? Dia memang baru balik. Kenapa kau tanya dia baru balik ke belum? Baru balik bang, tak, baru nak pergi buta. Kan dia dah cakap. Dia marah dah tu, Suami kalau balik, kan, balik rumah nampak isteri depa tangan. Peluk isteri. Peluk mana yang boleh je. Macam tu je yang dapat, tak apalah. Peluk mana yang dapat. Kemudian sebab kata Datuk Dr. Fadilah Kamsah, peluk isteri menurut kajian boleh memanjangkan umur 4 saat. Peluk je panjang 4 saat. Peluk lagi panjang lagi 4 saat. Dia cakap lah, mana dia dapat saya tak tahu. Ni saya ulang aja apa dia cakap. Tapi yang pastinya peluk isteri sendiri. Kalau kau peluk bini orang pendek umur, jangan buat. Tersilap orang pula lah, jangan. Ya. Ingat tu, yang ketiga tadi, mestilah ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Dan yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Huraian dia pada ceramah yang akan datang. Niat mesti mulakan dengan niat. Inna a'malu bil niat. Niatlah kerana Allah. Itu kunci syurga. Dan yang keempat, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Jangan tersilap, kadang-kadang orang perempuan ni kena marah dengan suami. Kau kemaslah rumah, lipat kain. Ini semua kerja kau. Aku ni suami cari duit. Faham? Salah macam tu. Kena ingat, tanggungjawab orang perempuan hanya ada 2 sahaja.
Melayan suami dan melahirkan anak, that's all. Melayan suami, melahirkan anak, itu sahaja. Oh, ramai yang rakam nampak. Yang lain basuh pinggan, basuh kain, kemas rumah, sapu, mop lantai, cari duit, besarkan anak, sental bilik air, sidai kain, lipat kain, basuh baju. Semua kerja suami. Ui, rakam nampak? Balik nanti isteri tu tanya pada suami, abang perasan tak Samsul Debat dia sebut tadi tentang tanggungjawab isteri suami tu? Oh, abang time tu yang abang terlelap tu tak perasan sangat. Tapi itulah yang sebenarnya orang lelaki kena faham. Cuma, wah, dengar cuma orang perempuan dengan penuh rela hati, dia memangku tugas suaminya itu. Jadi suami kena syukur. Terima kasihlah isteri abang tolong kemas rumah. Terima kasihlah isteri abang tolong lipat kain. Terima kasihlah isteri abang tolong basuh kain, sental bilik air. Terima kasih isteri abang masak. Terima kasih. Sesungguhnya abang pun tak mampu nak buat macam isteri abang buat ni. Macam tu ayat dia. Faham? Dan bila kata melayan suami, orang perempuan kena layan yang terbaik. Nampak suami masuk dalam bilik, berlari. Terus saja, tegak. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Wah, macam itu. Sebiji macam restoran ayam goreng yang ada logo tu yang warna merah tu. Yang ada orang tua rambut putih pakai cimata kat luar. Saya tak boleh sebut jenama dia sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Nampak tak? Selamat datang, abang ada apa-apa yang boleh saya bantu? Wah, kalau suami kata, tak apa, pergi sambung kerja. Dapat pahala. Bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Ada, kau baring sekarang sebab suami nak ukur panjang kita berapa. Dah lama tak ukur. Yang faham, tak faham, sudah. Nampak. Nak ukur apa? Tak payah tanya lah. Macam tu lah. Ya, sebab banyak juga aduan saya terima. Orang lelaki ramai yang menderita. Kerana apabila di dalam bilik, bila berkehendakkan sesuatu, susah nak dapat. Dan bila dia minta, seolah-olah macam nak minta sedekah. Dalam gelap. Yang isi, sibuklah, penatlah, besoklah, lain kalilah. Orang perempuan ingat ya, jangan seksa suami macam tu. Kesian suami. Nabi pesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah saja cari belakang unta. Maksudnya kalau suami tanya, on tak on? On. Macam tu. Budak, kau apa gelak-gelak? Ya, tapi janganlah cakap direct, nanti anak-anak dengar. Yang, jom kita tut. Astaghfirullahalazim, jangan. Jangan cakap direct. Pakai kod MOS. Tanya tuan superintendent kita, dia ada kod MOS, kod rahsia. Yang, apa dia? Isteri pun jawab, okey. Contoh. Ataupun dia main tepuk je. Tap. Dia ketuk bilik. Okey. Kejap. Dia kata, macam tu. Ini kadang suami sampai buat surat tu ke hadapan isteriku. Adalah dengan ini saya memohon satu segmen bersama berlangsung mulai jam 9.30 malam sebelum jam 12.30 malam. Besarlah harapan saya agar permohonan ini diluluskan dengan kadar segera, kerana ia tidak boleh ditangguh-tangguhkan lagi. Jawapan segera daripada pihak puan saya dahului dengan ucapan terima kasih. Sekiranya ia tidak diluluskan, saya bimbang ia akan mengundang huru-hara dan malapetaka dalam rumah tangga ini. Sekian, segala kerjasama pihak puan didahului dengan ucapan jutaan terima kasih. Yang benar, suamimu. Wabi tahu dia minat apa kat surat tu? Akan dipertimbangkan. Sabar tak sabar? Jawab, lulus. Macam tu. Orang perempuan, sekali kita kata setuju dekat suami kita, pahalanya besar.
Lepas ni jangan tunggu suami minta. Belum minta dah setuju. Abang ni nak keluar ni, nak pergi masjid. Pergi masjid, jangan lambat balik. Malam ni, macam tu cakap. Faham? Dekat rumah pakai pakaian yang terbaik. Macam tu. Orang perempuan di tempat tidur jangan membelakangkan suami. Derhaka. Tapi kalau dah tidur, dah terlelap, pusing, tak apa. Orang lelaki jangan tunggu dia terlelap. Lepas tu dia pusing. Derhaka. Bukan macam tu. Tapi boleh tak orang perempuan pusing? Boleh kalau atas kehendak suami. Suami cakap, kau tolonglah pusing. Aku tak boleh tidur. Tengok muka kau ni contoh. Macam mana lah nak tidur? Rambut kembang, bedak sejuk. Ya Allahu Akbar. Yang suami bawa nak lelap. Astagfirullahalazim. Ingat lembaga manalah tidur sebelah aku ni tadi. Betul. Ya. Ingat tu. Jadi makna kata, mainkan peranan masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian. Saya bagi simple je hari ni. 5 kunci nak membina keluarga berkualiti. Itu paling simple. Apapun, anak-anak kita adalah merupakan amanah. Anak-anak kita merupakan amanah yang mana Nabi pesan. Ta'dibu auladukum bis salasati asya. Adabkanlah anak-anak kamu tu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak-anak sayang Nabi. Kedua, bihubbi ahlihi. Ajar anak-anak sayang kenal ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga, biqiraatil Quran. Dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Sebab anak-anak muda hari ini banyak yang terdedah dengan banyak perkara-perkara yang sangat berbahaya dalam masyarakat. Boleh tanya Tuan Superintendent kita, kalau nak bentangkan senarai jenayah-jenayah yang berlaku untuk remaja bawah umur, sangat menggerunkan statistiknya. Semalam tu tengok budak remaja semalam, baru lepas remaja lah, 22 tahun, 23 tahun, 24 tahun, yang kes dekat, yang bunuh girlfriend tu. Bunuh, lepas tu bakar lagi. Ya Allahu Akbar. Kenapa sampai ke tahap itu? Antaranya didikan awal kita ni penting, kita kena semak juga balik. Kan, tengok. Saya tak cakap lah semua kes sama, tapi kita kena didik anak-anak kita. Sebab, teringat saya bagaimana satu kisah seorang anak dibawa oleh seorang lelaki bertemu dengan Sayyidina Umar. Wahai Umar, kau tolong nasihatkan anak aku ni. Anak aku ni derhaka. Maka Sayyidina Umar nasihatkan dia. Kenapa macam ni? Tahu tak hukum dia berdosa? Nanti masuk neraka. Kemudian dengan tak semena-mena, anak ni bertanya kepada ayahnya. Bertanya kepada Sayyidina Umar. Wahai Umar, adakah keadaannya seorang ayah itu pun boleh jatuh derhaka? Maka jawab Sayyidina Umar, boleh. Ada 3 keadaan seorang ayah dianggap sebagai derhaka. Pertama, ayah dianggap derhaka kerana kegagalan memberikan nama yang baik-baik untuk anaknya. Berikanlah nama yang baik-baik. Berikanlah nama yang ada makna. Kalau ikut sunnah Nabi, bagilah nama anak lepas anak lahir, kita disunatkan bagi nama yang baik-baik pada hari yang ke-7. Bagi nama yang baik-baik. Yang kadang belum lahir lagi dah ada nama. Gosok perut. Anak kita nak bagi nama apa? Kita combinekan nama kita, ya bang, lambang kasih sayang kita. Nama abang Yahya, nama saya Mahani, nama anak kita Yamaha. Itu nama Jepun. Maznah Daud, Mazda budak tu. Jangan, bagilah nama yang ada makna. Jangan letak Syamsul. Sebab Asyams maksudnya matahari. Syamsul Amri, ketua segala matahari. Panas weh. Syamsul debat lagi jangan. Berdebat aja kerjanya, jangan. Letaklah nama lain. Letak nama Nabi paling baik. Kan? Kalau yang perempuan letak nama yang baik-baik juga. Ya? Nur, Aisyah, nama isteri Nabi. Kan? Macam tu. Jangan letak sebab nama drama. Kan? Ya? Letak nama yang baik-baik. Okey? Jadi budak ni kata, kalau macam tu ayah aku derhaka. Kenapa pula? Dia letakkan nama aku ni, maksud dalam bahasa Arab bila diterjemahkan, kumbang hitam. Semua orang ejek aku. Yang kedua, seorang ayah kalau gagal menjadikan ibu yang baik untuk anaknya, ayahnya juga dianggap derhaka. Makna seorang suami kena didik isteri menjadi isteri yang baik supaya boleh didik anak menjadi baik. Dan begitu juga yang ketiganya, kegagalan seorang ayah menyediakan pendidikan Al-Quran untuk anaknya. Maknanya, mendidik anak tu tanggungjawab seorang ayah. Kena ingat. Itu sebab saya kata tadi, yang kedua tadi tu, sebenarnya orang lelaki
Salah satu tanggungjawabnya memberi nafkah kepada isteri. Memberi nafkah ada dua. Satu zahir, satu batin. Zahir, makanan, pakaian, tempat tinggal. Ni semua faham. Tapi nafkah batin, jangan ingat nafkah batin ni hanya yang gitu-gitu je. Jangan ingat nafkah batin yang atas katil sahaja. Tapi nafkah batin termasuklah suami wajib menyediakan pendidikan agama untuk isteri dan anak-anak. Baru betul jadi keluarga yang berkualiti. Kalau rasa-rasa tak mampu nak didik isteri, jangan halang isteri nak dengar kuliah agama, kuliah duha, kuliah muslimat. Biar dia pergi, biar dia boleh belajar. Ini ingat orang lelaki. Ada tak nak kena bayar apa-apa ke yuran kelas tu? Tak adalah, bayar sikit je 50. Nak ambil RM50. Tanggungjawab suami. Faham? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itulah dia antaranya. Jadi saya nak tutup dengan beberapa pesan Nabi dalam hadis. Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Jadi jangan sibuk nak kejar kaya. Tapi Nabi juga pesan tadi, yang saya kongsikan tadi, carilah rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga pesan, manusia yang paling kaya sebenarnya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Belajarlah bersyukur. Kemudian Nabi juga pesan, tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik daripada yang menerima. Dan begitu juga saya nak pesan kepada semua, dalam hidup kita, jangan sibuk nak jadi kaya, tapi kejarlah bahagia, kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Ya? Kalau nak jalan laju, jalanlah seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Kepada YB, kepada semua yang ada pada hari ini, saya nak pesan, ada 5 perkara ni, insya-Allah bahagialah dunia akhirat. Kualitilah keluarga kita. Pertama, sabar. Kedua, syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Keempat, redha. Dan yang kelimanya, ikhlas. InsyaAllah bahagialah hidup dalam dunia ni, insyaAllah. Ya, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Saya tengok orang perempuan pun dah mula sampai ke muka-muka pintu. Dia daripada menghadap skrin, dia dah mula menghadap pintu. Sekejap lagi bila pagar ni runtuh, dia akan turun beramai-ramai. Jadi rasa cukup sekadar itu. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menjemput hari ini, rasa nak junjung.